Ustaz. Okey, jangan cerita nama, jangan cerita apa. Mari kita bincang pasal tak disetubuh. Apa masalah? Masalah dia Ustaz, tanya isteri saya. Isteri dia pun kata, Ustaz, saya takut Ustaz. Saya takut sakit. Macam-macam. Dah 5 tahun dah kahwin. Takkan takut lagi. Macam itulah. Nak kena pujuk, nak kena bincang, kena rayu, kena nasihat. Rupanya ramai orang kahwin tak boleh setubuh. Pakat mai. Jadi supaya kita dapat pakat-pakat tolong selesaikan masalah. Macam juga kes meliwat kan, main punggung kan. Kita tak nampak. Rupanya banyak. Ada di mana-mana. Ya ke? Jadi benda ni dia berlaku diam-diam dan depa tak tahu kat mana depa nak bincang. Nak luahkan. Saya tak mau Ustaz. Saya pasal apa? Nafsu saya songsang. Saya tak mau Ustaz. Contoh macam tu. Okey, mari kita bincang tengok. Dan mari kita cari jalan penyelesaian. Di samping itu makan madu sauda untuk setting balik. Doa dengan Allah, merayu dengan Allah kan. Rupanya ramai pula mai grup tu. Contoh macam itulah. Jadi tuan mai jauh kan. Jauh mai ni saya dah terang dah mana betul mana tak betul. Apa yang saya terang ni lah, ada yang betul ke tak betul ke. Kalau tak betul saya minta maaf lah. Kalau betul alhamdulillah, mari kita bincang. Betul. So saya nak bagi tahu, nak cerita kat Ustaz. Apa yang sama Ustaz cerita tadi lah. Iaitu masalah homoseksual. Ya. Jangan segan, jangan apa. Sebab benda ni hari-hari dah. Dan saya bukan kita nak cari aib orang dah, tapi kita nak bincang. Saya yakin abang mai daripada jauh kerana nak sembang. Tak ada tempat siapa nak boleh sembang. Saya nak selesai masalah je. Nak bagi selesai masalah. Ya. Sebab tu saya anggap kalau muda-muda ni saya anggap adik-adik, saya anggap macam anak-anak, gitu aja. Kan kita nak sembang dengan orang tua kita, mungkin mereka tak faham. Jadi tak apa, kita pakai bincang tengok. Ceritanya macam mana? Saya daripada sekolah menengah lah. Baik. Saya memang ada nafsu pada lelaki. Ya. Dan saya kebetulan duduk di asrama. Duduk asrama, baik. Asrama tu asrama sekolah menengah biasa ke asrama penuh MRSM dan sebagainya? Biasa. Okey. Jadi dan saya kuat untuk nyanyi lah. Merancang. Okey. So tapi masa saya sekolah, saya tak pernah lah buat dengan orang lain lah. Okey. Saya tak pernah lah buat. Okey. Cuma nafsu tu just datang imajinasi je lah. Waktu sama sekolah dulu. Sekolah lah. Okay. Saya masuk universiti pun, saya pun tak pernah buat dengan siapa-siapa. Ya ke? Cuma waktu kerja lah, saya pernah lah buat dengan orang. Terjumpa. Cuma saya tak pernah main belakang dia. Maksudnya saya main dengan dia tu just main pakai tangan je lah. Saya tak pernah, sebab saya pun takut sebenarnya nak main belakang kan. So saya main suka-suka just main pegang-pegang. Sama-sama tolong merancang aku lah. Okey. So apa yang dah berlaku ni, saya rasa takut lah. Saya rasa takut dan perlu dah nak berubah lah. Yalah Allah. Saya sangat simpati. Sangat simpati. Ada di antaranya dia boleh jadi ada pelanggan saya. Dia zaman waktu dia kecil-kecil dulu, umur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, abang dia suruh main dia punya.
Abang suruh adik dia main merancapkan dia punya lah. Lama-lama sampai satu peringkat adik dia ketagihan benda tu. Sampai ketua jadilah benda ni. Masalah saya kuat onani ni terlalu kuat lah. Sehingga menjejaskan banyak benda lah. Menjejaskan kerja saya, hubungan saya dengan orang. Oh ya ke? Memang kritikal lah. Kritikal lah. Tapi kuat no, mental kuat, minda pun kuat. Kuat macam mana tu Ustaz? Sebab kuat onani ni minda dia akan lemah. Badan akan lemah, minda akan lemah. Oh tak juga, saya perasan yang saya semakin pelupa sekarang. Saya semakin pelupa. Itu yang takut tu, muda lagi ni. Dia pelupa. Satu lagi. Yang kedua, badan akan rosak. Kesan daripada onani. Sebab dia bukan tempat dia kan. Tangan kita bisa, tangan kita ni. Kan tangan kita ni bisa dan dia bukan sarung dia lembut. Maknanya tempat kalau kita main dengan perempuan, dia lembut sangat. Tapi dengan guna tangan, lepas tu bila kita onani tu, waktu nak pancuk dia kita cekik dia kan. Nak bagi tu kan. Waktu tu habis saraf rosak tu. Jadi itu masalah utama saya lah. Masalah hubungan seksual tu. Ya. Tapi daripada masalah tu saya rasa dia berkait kepada masalah-masalah lain lah. Iyalah. Contoh macam saya terlalu banyak anxiety lah. Terlalu anxiety, lepas tu depression. Ya. Dan yang saya perasan lah, orang takut nak dekat dengan saya. Saya pun tak tahu kenapa. Ada yang cakap air muka saya terlalu tak elok lah, terlalu garang lah. Saya pun tak tahu. Handsome aja pun. Saya pun tak tahu, tapi bila saya kerja tu, saya cepat nak rasa marah waktu kerja lah. Sebab mudah stres. Ya. Saya cepat terasa hati. Saya cepat nak marahkan orang. Ya. Tapi saya rasa punca utama daripada masalah utama tadi kuat onani. Itulah bila kita sebenarnya apapun kita buat sesuatu yang agama larang, dia ada kesan buruk dia. Kan agama tak bagi merancap ni kan. Saya lebih suka cakap merancap daripada onani. Onani ni macam ada orang cakaplah khinsir. Kan? Tak puas kena kata babi. Macam tu. Kena kata babi tu. Kemas rasa. Macam onani bahasa lembut. Bila sebut merancap ni lebih faham, kita lebih menghayati. Lebih rasa malu lah. Lebih rasa sesuatu tak elok lah. Dia ceritanya bila satu benda yang agama tak bagi, dia ada kesan sampingan. Pertamanya syaitan. Yang keduanya badan kita rosak, minda kita rosak. Itulah. Itu yang saya pun tu simpati juga. Tapi nasib baik tak main punggung orang dan orang tak main punggung. Dan saya baru buat test HIV lah. Pasal apa buat test HIV? Sebab saya terlalu takut Ustaz. Dia tak kena. Dan Alhamdulillah main negatif lah. Ialah kesan daripada ketakutan itu. Saya sekarang ni banyak masalah lah. Masalah susah nak tidur. Bila tidur je tak lena. Malam-malam boleh terjaga. Bila jaga tak lena. Betul lah tu. Dia kacau habis sistem tadi. Banyaklah problem masalah saya. Ya. Yang paling utama masalah tadilah saya cakap pasal gay tu semua. Dan masalah hubungan dengan manusia, dengan kawan semua. Tuan ada kawan rapat kan? Sekarang ada kawan rapat. Tapi setakat main tangan saja. Dengan kawan rapat saya tak lah. Tak maksudnya kawan yang macam ni. Saya tak ada kawan, cuma kenalan cepat, kenalan yang kita tak kenal sangat orang tu lah. Dan maksud saya kawan yang sama nafsu songsang lah masuk. Kalau kasar minta maaf saya minta maaf banyak lah kalau kasar. Yang nafsu yang songsang ni, yang berhajat kepada lelaki dengan lelaki ni, tuan ada kawan rapat? Saya Alhamdulillah saya tak berkawan dengan orang macam tu. Alhamdulillah, syukur. Saya berkawan semua dengan orang yang
elok lah. Maksudnya tak, dia dah kahwin dah semua. Dia pun tak tahu lah kita bermasalah ni. Dia tak tahu. Oh, alhamdulillah. Masalah ni kalau saya tak cerita kat Ustaz, hanya saya dengan Allah je yang tahu. Yes, alhamdulillah. Syukur. Sebab tu saya minta. Sebab saya malu Ustaz. Yalah, faham. Kami pun faham. Dulu kedai saya kecil aja. Dan bila cakap sini depan dengar. Doalah dengan Allah, ya Allah tolonglah bagilah satu tempat yang mana boleh sembang dengan pelanggan, boleh luar dan orang lain tak dengar. Dan alhamdulillah lah dapat tempat ni. Syukur. Jadi saya perasan satu benda pasal diri saya. Saya start kerja tahun 2015 atau 2016 macam tu lah. Tapi sekarang dah, saya tak silap syarikat yang kelima. Saya kerja dekat satu syarikat tu, saya akan ada masalah dengan kawan, dengan bos. Tak tetap lah. Mungkin saya selalu fikir sebab air muka saya tak pandai cakap tu. Tak ada lah. Okey je. Sebab tu saya tanya Ustaz, boleh tak minta ruqyah? Boleh, insya-Allah. Nanti kita pakai doa. Sebenarnya handsome pun. Cumanya oleh kerana tuan anxiety. Duk risau sangat masalah tu, menyebabkan dia lahir di muka. Betul. Itu je. Dengan tak cukup tidur semua. Dengan masalah kesihatan, dengan masalah nafsu, dengan duk onani apa semua. Itu je. Maka dia tidaklah tiba ceria tu. Itu je. Insya-Allah. Kadang saya stres tu, saya terlalu stres tak. Macam tak boleh nak kontrol lah saya punya stres tu. Allah kesian. Tapi saya pendam dalam hati je lah. Saya tak tahu nak cerita dekat siapa. Tak ada tempat nak cerita. Betul. Allah susah payah Tuhan datang jauh-jauh. Itulah macam saya kata tadi, ada setengah tu waktu kecil-kecil dulu bapa saudara liwat lah. Saya tak ada kes macam tu. Saya simpati sangat. Saya pun tak tahu macam mana nafsu tu, susah tu boleh ada dekat saya lah. Saya tak ada pengalaman kena liwat ke. Tuan nasib baiklah. Saya memang tak ada pengalaman. Yang main ngadu macam tu lah. Sian. Bukan dia minta, saya bukan minta lahir macam ni Ustaz. Betul. Tapi kesan daripada perbuatan abang, kawan, saudara terapat, kawan ayah buat liwat semua dulu. Kadang-kadang macam ni Ustaz, macam hujung minggu hari Sabtu Ahad, saya rasa terlalu sunyi lah. Mak saya tak kahwin lagi kan. Yalah. Kawan-kawan saya semua dah kahwin, so dia ada family dia. Ya. Bila saya rasa terlalu sunyi tu, saya carilah benda-benda yang macam tak elok macam tu. Itulah. Tapi demi Allah lah, saya tak pernah main belakang ni. Syukur. Saya main, saya sendirilah. Tolak depan lah dengan dua orang tu, dia pegang saya pegang dia. Itu je lah. Tapi bahaya juga Bahaya juga tu, takut mana tahu walaupun tak main belakang, tapi mungkin ada kesan luka. Sudah kita. Alhamdulillah lah, negatif. Itulah, syukurlah alhamdulillah. Sebab orang yang macam tu, orang yang terdorong ke arah tu, kadang-kadang dia ada masalah tu, masalah virus ni. Mungkin ada luka di mana-mana. Biar kita. Saya pun dalam proses taubat lah pada Allah. Alhamdulillah. Sebab lebih kurang baru lagi lah, baru seminggu saya start bangun sembahyang taubat. Alhamdulillah. Syukur. Tapi saya takut satu benda. Ini bukan kali pertama saya saya datang pada Allah ni nak bertaubat. Tak apa. Saya takut isu istiqamah Ustaz. Saya tak istiqamah Ustaz. Lagi dan lagi. Itu saya takut macam ada something wrong dengan saya lah. Ada benda yang tak kena lah. Ya, kita lemah. Kan kita insan yang lemah. Jadi wahai Allah, tolonglah bagilah kekuatan pada aku supaya aku dapat istiqamah. Jadi tak apa insya-Allah. Untuk pengetahuan Ustaz lah. Saya 2 kali dah pergi umrah. Saya minta pada Allah masalah nafsu saya lah. Tapi tak selesai sampai sekarang. Tak selesai lagi. Tak selesai lagi lah. Allahu Akbar. Saya tumpang simpati lah. Kalau Ustaz tanya saya, demi Allah saya cakap, saya tak redha dengan nafsu saya. Iyalah.
Saya memang nak berubah, cuma saya tak tahu. Tak tahu nak matikan. Nak pergi ke mana saya tak tahu. Nak matikan nafsu tu. Tak apa, insya-Allah. Dalam madu sauda ni saya doa dah untuk servis balik semua sistem, semua organ dengan saraf apa semua macam ni. InsyaAllah Tuhan akan lebih tenang, jiwa Tuhan akan lebih harmoni. Tuhan doa dengan Allah, wahai Allah, tolong hantar, tolong temukan saya dengan isteri saya, isteri yang baik-baik. Bakal isteri saya orang yang baik-baik. Supaya saya boleh bina satu kehidupan baru, ikut lunas-lunas agama. Harap-harap tahun ni saya nak kahwin ya Allah, doa dengan Allah, tahun ni saya nak kahwin ya Allah. Mungkin dengan cara macam tu, tidak pun Tuhan boleh pelepah dengan dia, pelepahkan nafsu tu, dengan harapan suatu hari Allah Ta'ala matikan nafsu yang songsang tadi. InsyaAllah. Tapi Tuhan kena doa sungguh-sungguh dengan Allah, minta kekuatan, taufik hidayah dengan Allah sungguh-sungguh lah. Dalam tu yang sama, Tuhan sentiasa istighfar pada Allah. Istighfar ni Astaghfirullahalazim mudah je. Selawat pun mudah je. Biasa-biasa je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan buatlah paling kurang 1000 sehari. Curi masa kan. Dia sekejap je sebenarnya. Yang mana 1000 sehari, semua tu lah. Semua tu, kalau hari ni Tuan rasa hari ni nak istighfar lah, kalau boleh 3 tu lah. Kalau boleh, kalau tak Tuan buat setakat mampu dulu. Dengan niat, itu kunci dah. Dengan niat untuk gembirakan Allah, gembirakan Nabi. Dengan niat untuk taat Allah, taat Nabi, untuk gembirakan Allah, gembirakan Nabi. Dalam waktu yang sama, Tuan doa dengan Allah, wahai Allah, bagilah aku kekuatan, taufik hidayah supaya aku istiqamah. Sebab orang yang tidak berzikir, orang yang mati di sisi Allah. Orang yang berzikir, orang yang hidup di sisi Allah. Maknanya bila kita zikir banyak, bila kita doa, mudah Allah Ta'ala terima. Itu salah satu kaedah. InsyaAllah saya pun tumpang seronok lah bila Tuan beritahu Tuan tak terlibat dengan orang lain, sendiri-sendiri saja. Tapi kesan dia gitulah. Kesan dianya, emosi kita, jiwa kita tak tenang lah jadinya. Sebab benda tu benda salah, walaupun buat seorang. Tak apa, insyaAllah kita pakai doa. Boleh Tuan Tapi saya buat dengan orang lain jugalah, cuma tak. Yalah, buat tidaklah sampai peringkat tu lah. Sampai peringkat yang Allah Ta'ala laknat. Minta maaf kalau kasar. Sebab bila sudah main belakang, main punggung ni, dia kira liwat. Liwat ni satu perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Perkataan laknat tu pun bisa dah kan. Sebab itulah saya tak buat Ustaz. Sebab perkataan laknat tu lah. Saya walaupun saya macam ni, tapi saya masih boleh kawal. Masih kontrol lagi. Ada limit lah. Itu tanda iman. Itu tanda Tuan orang yang beriman. Itu tanda Tuan dalam diri Tuan ada iman. Apabila kita buat satu benda yang sampai peringkat macam tu, kerana pada waktu tu iman kita rosak. Jadi syukur banyak Allah masih pelihara Tuan punya iman. Kan? Jadi bukan senang tau. Itu satu pengorbanan untuk lawan nafsu ni. Satu pengorbanan yang sangat-sangat berat. Betul Ustaz. Kan? Saya bukan tak lawan benda ni. Saya tahu Tuan lawan. Banyak usaha. Saya lawan. Banyak usaha. Memang saya tewas. Memang saya tewas. Saya faham. Jadi tak apa. InsyaAllah masalah ni akan selesai. InsyaAllah akan selesai. Cuma syaratnya, Tuan kena doa dengan Allah nak kahwin cepat. Itu je. Supaya Allah Ta'ala hantar. Saya yakin Tuan ada jodoh Tuan. Saya yakin Tuan ada rezeki Tuan. Sebab rezeki jodoh ni urusan Allah. Doa dengan Allah, wahai Allah, saya nak kahwin. Tolong hantar seorang wanita yang boleh menghiburkan hati saya, menenangkan hati saya, dan keturunan saya, anak cucu saya. Gitulah doa lah. Doa minta. Isu kahwin pun saya stres juga.
jadi depression lah sebab iyalah kawan-kawan, keluarga semua tanya. Kerja dah kerja. Tapi saya fikir satu je Ustaz, sebab apa saya tak nak kahwin, satu nafsu saya lah. Satu lagi saya tak nak rosakkan orang lain. Saya tak nak rosakkan perempuan. Iyalah. Tiba-tiba pasal macam Naya dia kan. Dia, kita tak suka dia. Jadi janda tiba-tiba kan. Tapi Tuan kena kuat semua Tuan Tuan sebenarnya dah kuat dah. Kuat dah duk lawan tu. Sebab sama di KL sana tu Allah macam order Grab je benda ni. Betul. Saya tidak pengamal benda ni tapi pelanggan duk cerita. Saya pernah tengok video yang tu yang pengakuan tu. Saya sebenarnya dekat YouTube saya follow video-video tu lah. Dia kejut saya. Sebab tu tergerak hati saya nak datang jumpa Ustaz. Allah, terima kasihlah. Saya tak ada apa-apa pun, sekadar tukang mendengar. Jadi sebenarnya tak ada siapa yang tak buat silap. Saya pun ada buat silap juga. Jadi kita pakat bantulah. Kita pakat membantu. Paling kurang pun paling tidak pun pendengar. Saya harap Tuan mai jauh-jauh dengan harapan untuk nak luahkan ni. Saya pun tukang dengar. Paling kurang pun 50% dah clear dah bebanan tu. Tu harapan saya hanya. Walaupun saya bukanlah pandai sangat. Kan, tapi saya harap dah selesai sini nanti 50% dah delete dah. Beban tu. Tuan tinggal sini separuh. Awak balik separuh. Dalam awak balik tu Tuan amal madu sauda, amalkan zikir, selawat, istighfar. Bila masuk waktu pergi semayang, apa semua sekali, harap-harap 50% bebanan tadi Allah Ta'ala cabut buat. Boleh Tuan Allah, Alhamdulillah. Satu lagi Ustaz. Baik. Pasal sembahyang lah. Ya. Saya dulu memang tak tinggal sembahyang. Tapi sejak saya rasa dalam 2-3 tahun atau 3-4 tahun ni saya banyak tinggal sembahyang. Syaitan berjaya. Tinggal sembahyang. Punca utama sebab nafsu salah. Ya. Saya juga terfikir buat kenapa saya sembahyang tapi tak settle masalah saya. Allah, itu tipu daya syaitan. Halus sangat syaitan kan? Saya selalu banyak buruk sangka pada Allah. Syaitan dah berjaya menyesatkan Tuan. Minta maaf kalau kasar. Betul, saya terima benda tu. Betul. Saya minta maaf sungguh. Dulu Tuan semayang. Tiba-tiba syaitan set otak Tuan untuk apa semayang? Hang buat maksiat. Maka tinggal semayang. Syaitan kata aku dah berjaya. Lepas tu sekarang ni dia bisik pula. Betul ke Allah ni wujud? Allah ni zalim lah dengan aku. Dia bisik macam tu. Betul kan? Syaitan tu. Saya tak ada sampai betul Allah ni wujud. Cuma kenapa Allah Ta'ala takdir menjadikan aku songsang. Betul Ada yang mengandung macam tu. Dengan saya. Itu semua tipu daya syaitan. Dia dah berjaya ubah Tuan. Allah kesiannya. Saya tak tahu apa masalah saya. Pasal beberapa kali waktu subuh saya terjaga, saya dengar orang azan, tapi saya tak ada kekuatan untuk bangun pergi sembahyang. Tapi saya menangis. Iyalah Allah. Saya menangis, saya tak tahu kenapa. Allah. Macam tak ada kekuatan untuk saya sembahyang lah. Tapi hati saya macam nak sembahyang. Allah Akbar. Banyak kali lah saya suka dengar bacaan Al-Quran daripada imam-imam kat Mekah. Memang saya rasa hati saya bergegar lah. Cuma perbuatan saya tak berubah. Still sama, saya buat benda yang sama. Saya pun tak tahu. Sebab tu saya dah tanya Ustaz, boleh tak ruqyah macam seolah ada satu benda yang menghalang. InsyaAllah. Dalam madu pun saya dah ruqyah dah. Untuk setting balik semua kan. Untuk servis balik. Itulah macam saya cakap tadi, saya hanya tolong doa saja. Kita pakat sama-sama doa. Tuan doa, saya doa. Kita minta belas kasihan Allah bagi selesai masalah ni. Cuma yang saya minta tolong sangat Tuan aman madu dan sauda ni dengan niat untuk taat Allah, taat Nabi, untuk gembirakan Allah, gembirakan Nabi. Kadang-kadang dia ada dugaan dia setan. Saya minta maaf sungguh. Saya minta maaf, dia tak berjaya dah alihkan panduan pandangan Tuan dah. Daripada semayang dah mula nak tamat semayang. Daripada orang yang yakin iman yang betul, dia mula dah rosak dah.
mula nak sangka buruk dengan Allah, mula nak rasa Allah zalim, macam-macam, macam Allah tak patut buat aku macam ni, kan? Itu semua kerja setan lah, senang. Kerja setan. Jadi tak apa. Dalam waktu tu saya doa siap dah. Saya doa siap dah untuk sebelum balik. Boleh tuan Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Sebelum tu kita baca hadis kejap. Boleh Hadis penting kan? Penting sangat. Setiap hari kena baca hadis. Tak ada ruqyah. Saja. Ni step yang kedua. Okay. Step pertama, step yang kedua, nanti lepas habis ni saya ruqyah. Kita tengok dulu macam mana keadaan. Ustaz, saya ada satu persoalan lagi lah. Boleh. Saya pelik dengan diri saya. Okey. Saya ikut perkembangan agama. Maksudnya saya ikutlah ceramah mana-mana ustaz kan. Okey. Tapi saya cepat judge ustaz tu macam ada kepentingan diri sendirilah. Macam saya tak saya tak baik sangka dekat ustaz tu. Saya selalu buruk sangka lah. So saya rasa benda-benda tu yang menyebabkan saya jadi macam ni tu. Kita doa lagi dan lagi. Syaitan dah berusaha kerja keras, sangat halus, sebab dia tak mau tuan rapat dengan orang agama. Tu je. Mungkin betul terkadang ada kepentingan, tak dinafikan. Tetapi untuk kita bila kita bersangka buruk dan macam-macam tu, lama-lama kita makin jauh. Tapi ada beberapa orang ustaz yang saya ikut ceramah dia, saya boleh menangis dengan dia punya ceramah. Berkenaan kisah dengan Rasulullah, sahabat semua. Tapi saya still tak berubah. Tak apa, insya-Allah. Tu saya fikir macam pelik lah. Saya ni pelik. Paling tidak tuan sedang berusaha. Itu ada hikmah dia tu, kan? Yang penting sekarang ni tuan, kita kena usaha, kena doa supaya belenggu daripada syaitan tu terputus dulu. InsyaAllah. InsyaAllah ada hikmah dia tu. Bagi saya tuan kuat. Bagi saya tuan hebat. Bagi saya lah. Sebab sedang berusaha lagi dan lagi. Usaha lagi dan lagi. Cumanya saya minta tolong sangat. Doa dengan Allah, wahai Allah, jangan kau cabut nyawa aku sewaktu aku tengah lemah. Itu yang saya paling takut. Itu yang paling takut tu. Dan waktu kita gelong, waktu tu dia cabut nyawa, habis kita. Itu yang takut tu. Ataupun sebagai contoh, tengah kita orang baik, orang semayang, tapi dalam dia sama kita main belakang, main punggung. Waktu tu kita mati, Allah habislah. Maknanya masa depan habis lah. Macam budak universiti mengaji, final exam tak pi. Macam tu. Allah. Gagal lah. Itu yang takut tu. Baiklah tuan, kita baca hadis, tengok apa Nabi pesan kejap. Berkat sangat hadis, setiap hari kena baca. Kalau boleh di rumah ada kitab ni. Kitab Fadhil Amal ke ni, Fadhil Amal pun ada, Muntakak ke, boleh beli kat kedai-kedai buku ada. Satu hari kena baca. Sebab bila baca hadis, syaitan akan lari. Bila tak baca hadis, hati kita akan lekat satu titik hitam. Dan syaitan mudah nak kontrol kita. Baik. Semoga kalam-kalam Nabi ni bagi kita asbab hidayah, jadi asbab kekuatan untuk kita istiqomah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia mengetahui kelebihan pergi ke masjid untuk solat zuhur pada waktu panas tengah hari, maka pasti mereka berlari-lari untuk pergi. Sekiranya mereka mengetahui kelebihan solat Isya dan subuh, pasti mereka akan pergi ke masjid untuk menunaikan kedua-dua salat itu walaupun dengan merangkak disebabkan sesuatu penyakit. Allahu Akbar. Pentingnya solat berjemaah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sekiranya manusia mengetahui kelebihan pergi ke masjid untuk solat zuhur pada waktu panas tengah hari, maka pasti mereka berlari-lari untuk pergi. Sekiranya mereka mengetahui kelebihan solat Isya dan subuh, pasti mereka akan pergi ke masjid untuk menunaikan kedua-dua solat itu, walaupun dengan merangkak disebabkan sesuatu penyakit. Subhanallah. Hadis Bukhari. Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah, maka dia berada dalam pemeliharaan Allah. Sesiapa yang menganiayai orang yang telah dipelihara oleh Allah, maka Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka dalam keadaan terlangkup. Subhanallah. Rasulullah bersabda, sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah, maka dia berada dalam pemeliharaan Allah. Sesiapa yang menganiayai orang yang telah dipelihara oleh Allah, orang semai subuh tadilah. Nah, sesiapa yang menganiayai orang yang telah dipelihara oleh Allah, maka Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka dalam keadaan terlangkup. Allahu Akbar. Semoga Allah telah bagi kita hidayah, dapat amal dan sampaikan, insya-Allah. Satu hari baca 2 hadis, 3 hadis ya. Esok pula 1 hari 2 hadis. Macam tu je. Insya-Allah kita doa sikit Baik, insya-Allah.